Mamasab International Sdn Bhd pada awalnya telah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) pada tahun 2016 sebagai syarikat persendirian milikan tunggal. Seterusnya memperkembangkan perniagaannya kepada perniagaan sepenuh masa dengan langkah menjenamakan syarikat kepada Sabrina Bakery Sdn Bhd pada 27 Januari 2017. Pada 25 September 2019, ia menukar nama kepada Mamasab International Sdn Bhd untuk mengembangkan sayapnya ke peringkat dunia. Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Sabrina binti Sobri, founder kepada Mamasab Bakery ataupun Mamasab International Sdn Bhd. Di antara perkembangan perniagaan bagi Mamasab International Sdn Bhd ialah inovasi dalam pemasaran produk kek keluaran syarikat Mamasab, terutama sekali dengan penggunaan strategi media sosial sebagai alat promosi dan pengenalan produk telah berjaya meningkatkan jualan bermula dari kenalan kepada pelanggan luar sehingga ke seluruh Malaysia. Konsep jualan secara langsung menggunakan rangkaian ejen serta dropship yang ramai sebagai rantaian ahli organisasi syarikat secara langsung membolehkan tahap pengenalan produk dapat ditingkatkan sesuai dengan visi syarikat. Inovatif produk dan harga. Awalnya ia bermula dengan rangkaian 10 inovasi produk bakery termasuk manisan seperti brownies, durian crepe dan combo bar. Tapi syukur kini sudah lebih 50 produk dihasilkan termasuk kosmetik, set penjagaan diri dan juga perkhidmatan surprise bouquet kepada pelanggan. Transformasi Mini Hub. Mamasab telah memperkenalkan mini outlet Mamasab, juga dikenali sebagai Mini Hub. Para pelanggan yang tinggal di kawasan perkampungan dan pedalaman dapat membuat belian dengan cepat dan mudah. Mini Hub memberi peluang kepada ejen di semua peringkat dan syarat yang diperlukan ialah memiliki rumah atau premis secara landed dengan bermodalkan RM400 sahaja. Usaha sama bersama syarikat dan usahawan dan selebriti. Mamasab mengembangkan lagi perniagaannya dengan menjalinkan kerjasama bersama figur yang popular di Malaysia iaitu Neelofa. Usaha sama itu dinamakan sebagai Mamasab x Neelofa. Tahap perkembangan firma Mamasab International Sdn Bhd. Mamasab merupakan salah satu syarikat Gazelle dalam bidang F&B di Malaysia. Mamasab International kini berada di peringkat pertumbuhan kerana ekonominya menyebabkan perniagaan berkembang dengan pesat. Mamasab Warriors juga akan mendapat pendapatan daripada komisen hasil jualan mereka di Mamasab. Dan Mamasab juga masih aktif mengeluarkan produk-produk yang pelbagai jenis untuk pelanggan dan berjaya menghasilkan jualan sebanyak RM162 juta pada tahun 2021. Mamasab International itu sendiri membuat sasaran jualan sebanyak 1 bilion menjelang 2025. Menggunakan sistem V2 untuk memudahkan ejen-ejennya melakukan pesanan dan transaksi di dalam sistem yang disediakan. Dengan itu, lebih ramai lagi ejen-ejen atau dropship baru akan dilahirkan. Dengan bertambahnya Mamasab Warriors, ini ialah bukti akan jangkaan permintaan dari pelanggan akan meningkat.
Pemasaran dengan zero cost sudah tidak relevan lagi, terutama selepas era pandemik. Oleh itu, Mamasak merancang untuk memasang sebanyak 200 papan tanda iklan billboard untuk boost jualan produk Mamasak bermula hujung tahun ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syukri bin Abu Jamin, nombor metrik 260686 yang akan membincangkan berkaitan isu dan cabaran dalam syarikat Mamasak International Sdn Bhd. Menurut TechIC dan NISIC 2013 menyatakan sama seperti produk yang memiliki kitaran hayat, perniagaan juga mempunyai model peringkat pertumbuhan yang serupa dengan kitaran hayat produk yang bertujuan untuk menunjukkan peringkat kehidupan perniagaan sehingga ianya merosot. Kitaran hayat produk menguraikan hayat produk dari peringkat pembangunan, peringkat pengenalan, pertumbuhan, peringkat kematangan dan peringkat penurunan. Baiklah, dalam tugasan ini juga kita mengenal pasti beberapa isu ataupun cabaran yang berlaku dalam Mamasak International Sdn Bhd ini berdasarkan daripada pembubuhan yang dijalankan, iaitu pertama dia pengurusan bekalan dan kekurangan stok di stokis dan mini hub. Ini kerana mengekalkan kualiti menggunakan bahan-bahan yang berkualiti tinggi dan berjenama merupakan salah satu benchmark kepada Mamasak International Sdn Bhd, di mana produk-produk yang dihasilkan adalah menggunakan bahan-bahan yang premium. Namun tidak semua produk ada pada stokis dan mini hub, yang menyebabkan ejen-ejen atau penjual perlu membuat pengesahan di mana-mana mini hub dan stokis yang berdekatan dengan pelanggan. Bagi mengatasi masalah tersebut, kami merujuk pada model peringkat perkembangan, iaitu Greener Evolution and Revolution. As organizations grow, a company path has clues for management that are critical to future success. 1972. Di fasa kedua, peringkat fokus pengurusan adalah keberkesanan operasi, di mana pengurusan perlu memfokuskan pada sistem pengurusan stok dan kawalan harga pembelian bagi memastikan organisasi yang terlibat mengamalkan sistem pengurusan dan kualiti bekalan bahan mentah yang sentiasa ada. Dan seterusnya, pada isu yang seterusnya adalah pada kawalan dan kualiti produk, yang mana syarikat Mamasak mempunyai cawangan dan juga kilang yang berada di seluruh negara yang melaksanakan operasi pengeluaran kepada ejen-ejen dan juga pelanggan. Kualiti adalah faktor penentu kepada imej sebuah perniagaan kerana ianya menjadikan penanda aras bagi bekalan produk di pasaran. Penggunaan tenaga kerja secara manual yang lebih berisiko terhadap kualiti produk dikenal pasti sekiranya tiada kawalan dan pematuhan terhadap penyediaan, kebersihan, penyimpanan dan penghantaran produk. Dan mana kualiti bukan sahaja tertakluk kepada produk semata-mata, tetapi proses penyampaian produk daripada pembuatan kepada pengeluaran, terusnya kepada pelanggan. Untuk itu, cadangan kami bagi kawalan kualiti produk ini, satu dokumen semakan dan kawalan bahan perlu dibuat mengikut kesesuaian tempahan dan keperluan pasaran agar tiada lebihan dan pembaziran pada ruang simpanan produk. Ini kerana tempoh simpanan produk makanan kek dan biskut ini bertempoh masa yang luput yang singkat dan memerlukan ruang yang terkawal. Antara sistem yang boleh digunakan adalah sistem first in first out, iaitu FIFO, yang perlu diaplikasi dalam pembuatan untuk memastikan jangka hayat produk dapat dikawal dan penghantaran pada pelanggan dapat dilakukan dengan kualiti produk yang dapat dikawal. Yang ketiga berkenaan dengan kajian dan pembangunan produk. Mamasak International Sdn Bhd juga ada mengeluarkan produk-produk lean yang lain, iaitu makanan sejenuku, kosmetik dan juga penjagaan diri. Oleh itu, penambahan produk selain daripada bidang kepala pastinya memberi cabaran dan risiko besar pada syarikat sekiranya berlaku lebihan ataupun lambakan stok. Oleh itu adalah disyorkan kepada Mamasak International Sdn Bhd untuk membuat jaringan luar bagi menapasti kebolehan jualan suatu produk dan kecenderungan pelanggan terhadap sikap, persepsi dan peluang perniagaan serta jaringan pasar dari jaringan pasaran yang sedia ada. Kita akan bincangkan tentang cadangan strategi kepada Mamasak International Sdn Bhd ini,
Yang mana sedia maklum kekuatan syarikat ini ataupun keluaran syarikat ini ada produk beg dan juga manisan, yang mana ia memberi keuntungan yang besar kepada syarikat kerana margin untungnya yang tinggi. Mama Masak International Sdn Bhd juga ada mengeluarkan produk-produk lain atau produk-produk lini yang dikeluarkan oleh Mama Masak International seperti Mama Masak Kosmetik, di mana ianya seperti produk hiliran dan sekiranya tiada pelan pemasaran dan pengurusan strategik, produk tersebut akan menghilang dari pasaran serta menjadi liability kepada syarikat. Dan pada pendapat kami, produk kosmetik ini masih lagi di peringkat pengenalan produk yang memerlukan perhatian agar mencapai fasa perkembangan produk yang lebih dinamik. Oleh itu, mengesyorkan kelompok remaja perempuan sebagai prospek bagi produk kosmetik dengan membuatkan penjenamaan nama, identiti produk dan harga pasaran produk yang lebih mudah ataupun mampu milik. Dan baiklah, dari segi produk lini iaitu produk kosmetik dalam perbincangan ini, dua adalah menggunakan medium pemasaran interaktif yang berkesan. Kerana menurut Kasali 2017 menyatakan bahawa kebanyakan perniagaan moden terperangkap dalam tahap 3 pertumbuhan dan secara tidak langsung melonjak ke penurunan pasaran disebabkan oleh inovasi yang cepat yang disebabkan oleh pembangunan dan integrasi teknologi. Itu keperluan melakukan periklanan melalui sebaran media sosial mampu memberikan pertumbuhan kepada produk kosmetik di samping menyediakan video pendek yang bersesuaian dan kecenderungan pilihan media sosial yang di kalangan remaja adalah seperti TikTok. Selain itu, kosnya adalah lebih murah dan mudah digunakan dan mampu memberi impak kepada pelan promosi produk. Yang ketiganya, dengan menggunakan segmen dalam media massa untuk tujuan promosi. Pemasaran adalah satu organisasi fungsi dan satu set proses untuk mencipta, berkomunikasi dan menyampaikan nilai kepada pelanggan dan untuk menguruskan perhubungan pelanggan dengan cara yang memberi manfaat kepada organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh itu, dicadangkan agar Mama Masak International Sdn Bhd menumpukan kepada produk kosmetik ini adalah memberi ruang periklanan dalam segmen majalah di media massa yang mempunyai kelompok penontonnya yang tersendiri dan dapat membolehkan komunikasi langsung dan membina keyakinan terhadap produk yang hendak diperkenalkan. Oleh itu, kesimpulannya, perkembangan perniagaan sebuah syarikat mempunyai fasa-fasa yang penting bagi memastikan syarikat mampu bertahan dan berkembang bersesuaian dengan arus teknologi dan peluang perniagaan yang semakin meluas ketika ini. Dan ini adalah satu cabaran yang paling penting untuk diatasi oleh para peniaga ataupun usahawan di luar sana. Penguasaan teknologi adalah penting bagi meningkatkan perkembangan syarikat untuk jangka masa yang panjang. Perniagaan yang di peringkat pengenalan memerlukan pemasaran yang kuat agar produk yang dijual dan dapat memenuhi keperluan pelanggan. Selain itu, setiap perniagaan harus mampu melepasi fasa pengembangan dengan melakukan inovasi, kajian pasaran kepada pelanggan dan kreativiti pemasaran agar produk yang dipasarkan berdaya saing dan kawalan kos pengeluaran yang efektif bagi menjamin keuntungan kepada syarikat. Itu saja daripada kami. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.